Peristiwa 46 tahun dahulu di kawasan gunung, sekitar Sungai Siput, Perak, masih lagi terngiang di fikiran Sarjan Bersara Hasanuddin Abdul Karim. Jika letupan itu terjadi, mungkin kini dia sudah tidak lagi melihat dunia. Peristiwa yang dimaksudkan itu ialah penglibatan Sarjan Hasanuddin ketika berkhidmat di dalam tentera, di mana beliau sedang melaksanakan operasi Gonzales. 18 April 1974, pada ketika itu Hasanuddin baru 4 tahun di dalam perkhidmatan. Namun semangat beliau tetap berkobar-kobar jika diarahkan untuk melaksanakan operasi-operasi khas tentera darat. Ditambah pula dengan beri hijau yang tersemat di kepala, membuatkan beliau tidak gentar untuk menghadapi petualang negara ketika itu. Sehari sebelum itu, beliau bersama-sama rakannya dari Sungai Udang telah berangkat ke kem Gua Permai Tambun, Ipoh bagi tujuan diatur gerak dalam Ops Gonzales. Namun apabila tiba di kem berkenaan, platonnya cuma diarahkan bersiap sedia terlebih dahulu dan berkemungkinan akan diatur gerak bila-bila masa sahaja. Beliau hanya mendapat maklumat daripada pihak atasan mengatakan ada pertempuran telah berlaku di sekitar Sungai Siput. Pasukan Batalion Ketiga Regimen Ranger Diraja 3 RRD telah diserang hendap. Setelah 6 jam berada dalam keadaan standby, Hasanuddin dari Platun 6 Yankee Squadron 21 Regimen Gerak Khas 21 RGK bersama dengan bantuan anjing pengesam bernama Ben yang dikendali oleh Sarjan Chandan serta anggota Angkatan Tentera Orang Asli diarah menaiki helikopter untuk membuat penjejakan terhadap komunis. Pasukannya diterbangkan ke lokasi untuk menjejak musuh dan sebaik tiba helikopter yang dinaiki mereka tidak mendarat, sebaliknya mereka dikehendaki terjun keluar dengan ketinggian 2 meter disebabkan aspek keselamatan. Penjejakan terhadap musuh dimulakan dengan kekuatan keseluruhan pasukannya seramai 32 anggota. Mereka berpecah kepada 3 kumpulan. Episod menjejak komunis bermula dengan Hasanuddin merupakan orang paling hadapan di dalam seksyennya. "Den, hati-hati kat depan tu. Kekuatan musuh kita tak tahu berapa ramai yang ada," ujar ketua seksyen beliau, Kopral Zaki. "Baik Kopral, saya akan pastikan penjejakan kita berhasil. InsyaAllah, tidak ada apa yang berlaku. Lagipun Amin kan ada dengan saya ni," jelas Hasanuddin yang ketika itu berada di hadapan. Di belakang beliau ialah Trupa Amin, yang merupakan anggota tentera orang asli yang mahir di dalam selok belok hutan. Ketika itu, laluan penjejakan mereka tidak berapa semak, sehinggakan mereka sampai di satu kawasan lapang dan terlihat beberapa kesan seperti ditinggalkan musuh setelah berehat. Hasanuddin yang memimpin penjejakan mula menuruni bukit, dengan di belakangnya Trupa Amin masih setia mengikutinya. Laluan yang dilaluinya tidaklah berapa curam, namun mereka masih lagi berjalan dalam keadaan taktikal sehingga sampai pada satu anak sungai. Anak sungai tersebut cuma sedepa sahaja besarnya. Hasanuddin terus melangkah dan terlihat di depannya terdapat 3 pokok besar dalam 2 pemeluk badan beliau. Sebaik beliau ingin melalui kawasan tersebut, satu letupan tembakan kedengaran. "Amin dah kena, cari pelindungan cepat," pekik Hasanuddin memberitahu rakan-rakannya yang lain di belakang. Hasanuddin tidak menyangka tembakan pertama oleh pihak musuh itu rupanya telah terkena rakannya Amin. Sepatutnya dialah orang pertama yang terkena tembakan tersebut kerana beliau berada di hadapan sekali. Namun kerana 3 pokok besar itu, sasaran telah menjurus terhadap rakannya. Beliau yang ketika itu melihat Amin cedera ditembak, terus membalas tembakan dengan segera dan mendapatkan perlindungan di sebalik pokok besar. "Amin, masuk dalam sungai cepat. Aku cover kau. Jangan sampai musuh nampak," pekik Hasanuddin kepada Amin. Sementara itu, rakan-rakannya yang lain turut sama masuk ke dalam sungai agar tidak dilihat oleh komunis ketika itu yang berada di atas bukit. Dalam masa tembak-menembak yang berlaku sekitar 10 minit itu, Hasanuddin tidak menyangka musuh telah melontar granat ke arahnya. "Allahu Akbar, granat!" pekik Hasanuddin. Namun beliau sedikit pun tidak berganjak dari tempatnya, malah terus melepaskan tembakan terhadap pihak musuh tanpa menghiraukan keselamatan beliau. Sebanyak 3 butir granat dilemparkan kepada beliau. Hanya kepulan asap sahaja yang keluar. Tidak langsung meletup. Bak kata pepatah, berpantang maut sebelum ajal. Jika belum tiba ajalnya, pasti masih terus bernyawa. Setelah tidak lagi kedengaran tembakan, Hasanuddin dan rakannya memeriksa keadaan sekeliling dan mendapati 3 komunis berjaya dibunuh.
dan berjaya merampas 23 guni gandum yang dibawa oleh komunis. Ketika itu Hasanuddin menyadari umurnya masih panjang, kerana dia sendiri tidak terfikir yang granat dilemparkan musuh tidak meletup. Semangat untuk membunuh musuh telah membuatkan dirinya tidak terfikir akan bom tangan tersebut. Ketika itu juga dirinya berdarah manis kerana baru saja bertunang. Pertempuran dalam Ops Gonzales memberikan satu pengalaman yang besar buat dirinya. Beliau sedikit pun tidak gentar jika diarah untuk diatur gerak dalam operasi-operasi lain. Namun, langit tidak selalunya cerah. Pada tanggal 11 Julai 1978, beliau telah terpijak jerangkap samar ketika melaksanakan Ops Kota Eko di Great Perak, yang telah menyebabkan kakinya terpaksa dipotong. Kesannya sehingga kini beliau telah cacat kekal, serta terpaksa menggunakan kaki palsu. Ketika kejadian itu, isterinya Aini Sahwati Abdullah sedang mengandung 7 bulan dan tidak menyangka hal tersebut akan terjadi kepada suaminya. Menurut Sarjan Hasanuddin, ketika terkena jerangkap sama itu, beliau tidak pengsan dan merasa kesakitan. Ditambah pula seksyennya ketika itu tidak ada morfin bagi mengurangkan kesakitannya. Ketika itu beliau hanya kehausan sahaja dan beberapa kali meminta untuk meminum air. Akhirnya beliau dibawa ke Hospital Pulau Pinang bagi mendapat rawatan seterusnya. Kakinya tidak dapat diselamatkan dan terpaksa dipotong bagi mengelak sebaran jangkitan. Hasanuddin dilahirkan pada 5 Mei 1948 dan mula memasuki tentera pada 4 Januari 1970. Beliau menjalani latihan ketenteraan di Port Dickson. Pasukan pertamanya ialah Batalion Kedua Regimen Askar Melayu Diraja 2 RAMD. Pada ketika itu di Kem Terendak. Pada tahun 1971, beliau telah menjalani latihan asas komando Indonesia selama 6 bulan di Regimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD Batu Jajar, Bandung dan berjaya menamatkan latihan tersebut serta dianugerahkan dengan beri merah Komando Indonesia. Setelah pulang ke Malaysia, beliau ditempatkan di pasukan 1 Regimen Gerak Khas Malaysia 1 RGKM. Kemudiannya telah menjalani latihan asas komando pada tahun 1972 dan berjaya memiliki beri hijau. Hasanuddin telah menamatkan zaman bujangnya dan berkahwin dengan Aini Sahwati Abdullah serta mempunyai 6 cahaya mata. Pada 3 Januari 1992, beliau telah menamatkan perkhidmatannya sebagai seorang anggota tentera dengan pangkat terakhirnya ialah sarjan. Menurut beliau, kecederaan yang dihadapinya sehingga mengakibatkan beliau kehilangan kaki bukanlah kehendaknya. Sedikit pun di hatinya tidak merasa menyesal akan kejadian yang berlaku. Malah semangatnya masih lagi berkobar-kobar, ingin menghapuskan petualang negara. Beliau menasihati generasi masa kini agar menghargai jasa dan pengorbanan prajurit terdahulu dan hargailah keamanan yang dikecapi kini.